Salam sejahtera yang saya ucapkan kepada Dr. Eko. Saya Nigel Sim Kokchen dan Dayang Rabetul Adawiyah binti Abdurrahim akan membentangkan soalan 8, yaitu mengapakah sesetengah masyarakat tempatan, khususnya etnik Melayu itu sendiri, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Bincangkan. Sebelum itu, saya akan menunjukkan rangka pembentangan kami, yaitu struktur atau bagian, sebelum memulakan pengenalan. Bagi pengenalan pula, sebelum Sarawak ini diambil oleh keluarga Brooke, James Brooke telah memenuhi permintaan seorang pembesar daripada Sarawak supaya menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Kejayaan James Brooke dalam mematahkan serangan tersebut telah menyebabkan atau memaksa pembesar tempatan terpaksa mengangkat James Brooke sebagai Gubernur Sarawak yang pertama. Hal ini menyebabkan berlaku pentadbiran atau kesultanan yang baru, yaitu Raja Putih Sarawak. Kemangkatan James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak telah menyebabkan anaknya meneruskan legasinya, yaitu pada tahun 1868, 3 Ogos. Seterusnya disusuli oleh Vainer Brooke pada tahun 1917. Pemilihan Vainer Brooke adalah sehingga kedatangan penaklukan Jepun atau hampir mencapai 105 tahun pemerintahannya. Walau bagaimanapun, selepas pasca Perang Dunia Kedua, Vainer Brooke telah kembali ke Sarawak, tetapi bukan untuk mentadbirnya, tetapi sebaliknya menyerahkan Sarawak kepada British atas beberapa faktor kritikal yang tidak mampu diatasi olehnya. Langkah tersebut telah menyebabkan penduduk tempatan, khususnya etnik Melayu itu sendiri, telah memberontak oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah selaku Ketua Masyarakat Melayu di Sarawak pada ketika itu dalam persatuannya, yaitu Kebangsaan Melayu Sarawak. Seterusnya saya akan masuk kepada isi-isi yang akan memerincikan penentangan tersebut. Isi saya yang pertama ialah pencabulan perlembagaan Sarawak tahun 1941. Berdasarkan catatan yang ditulis oleh Ho Achon, masyarakat yang menentang pemindahan hak dan kedaulatan Sarawak kepada British adalah tidak kurang daripada 35.000 orang. Semangat amat asabiyah yang kuat dalam kalangan ini telah menzahirkan di bawah satu panji, yaitu Malay National Union, yang bergerak sebagai satu unit yang akan menyuarakan hak secara vokal dan lantang dalam penyerahan tersebut. Selain itu, penyerahan Sarawak juga adalah bertentangan dengan artikel 2 yang ditulis oleh Sir Charles Vainer Brooke, yaitu "We undertake that such laws and customs as affect the Malay race shall follow by the principles laid down by the government in the past, and no question of any change or alteration shall be entertained, except such as may be in accordance with opinions and deliberation of the members of the Council Negeri." Kepimpinan ini juga disokong oleh Lily Ebewin, walaupun beliau sebenarnya bukan berketurunan Melayu, sebaliknya berbangsa Eurasia. Lily dijulang sebagai wanita Melayu yang pertama bagi mewakilkan bangsa Melayu supaya bersama-sama berganding bahu dalam menolak pemindahan hak Sarawak tersebut kepada British. Tugas beliau adalah untuk menyatukan kaum Hawa supaya bergerak sebagai satu unit, di samping memberikan sokongan secara langsung kepada pergerakan anti penyerahan Sarawak kepada British tersebut. Semasa penjajahan Jepun, mereka telah terdedah dengan banyak kepada kesadaran politik tentang pentingnya hak untuk berdiri secara independen dalam memacu pentadbiran negara. Selain itu, mereka juga mahu pemerintahan ini diteruskan oleh keluarga Brooke, yaitu Anthony Brooke, walaupun sebelum ini Vainer Brooke yang berumur 72 tahun sangat tidak bersetuju untuk melantik Anthony Brooke sebagai Raja Sarawak yang seterusnya. Walau bagaimanapun, Ali Said juga menyatakan tuntutan terhadap supaya Anthony Brooke memerintah semula Sarawak adalah disebabkan oleh tuntutan untuk memperoleh kemerdekaan, di samping mengekalkan keistimewaan dan hak orang Melayu adalah lebih mudah
berbanding memintanya daripada British itu sendiri. Selain itu, bantahan secara rasmi melalui Majelis Negeri yaitu Council pada tahun 1946 juga menyaksikan bantahan yang signifikan berkenaan penyerahan tersebut. Menerusi Session Bill yang dituliskan oleh Raja Wynebrook, dari segi perincian, jumlah undian ialah 19 yang menyokong terhadap penyerahan tersebut, berbalas dengan 16 undian yang membantah. Sekiranya kita menelusuri siapakah individu dalam undian ini, 16 undian yang memilih tersebut majoritinya terdiri daripada bangsa Bumiputra itu sendiri. Manakala 19 yang menyokong usul tersebut sebenarnya daripada pegawai kerajaan Wynebrook itu sendiri serta bukan berbangsa Bumiputra. Kemuncak kepada penentangan ini dipimpin oleh Awang, yaitu selaku pengerusi dalam memimpin pembunuhan pegawai Birch, yaitu British, melalui organisasinya Rukun 13. Walaupun British berjaya mematahkan serangan organisasi tersebut, namun legasi penentangan ini diteruskan oleh masyarakat Sarawak untuk terus menuntut keadilan demi kedaulatan dan hak mereka sebagai orang berbangsa Bumiputra. Oleh itu, penentangan demi penentangan diteruskan walaupun British telah mendiskriminasi dan memberikan tekanan kepada Sarawak. Isi yang seterusnya adalah tindakan British yang memaksa Wynebrook untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politiknya di Sarawak. Kegusaran etnik Melayu ini bertambah apabila British mencoba untuk menggugat kedudukan bangsa Melayu atau Bumiputra di Sarawak. Pasca Perang Dunia Kedua memperlihatkan atau memberikan ruang kepada British untuk mendesak Wynebrook karena Raja Sarawak tersebut tidak mampu dari segi keuangan dan fasiliti untuk memulihkan Sarawak seperti sedia kala. Oleh itu, perjanjian pertahanan yang diarahkan oleh Lord Moyne telah membawa kepada satu alasan pertikaian yang baharu, yaitu akan mempertahankan Sarawak sekiranya diserang oleh Jepun. Di samping itu, penguasaan politik oleh British akan merendahkan martabat bangsa Melayu dalam aspek hak dan kedudukan mereka di Sarawak. Kesadaran ini muncul selepas mereka perlu mengendalikan kegiatan politik sewaktu pemerintahan Brooke lagi. Muslihat British untuk mendapatkan tanda tangan menerusi perjanjian pada istilah pertahanan sebenarnya telah tembus dalam aspek pentadbiran, sistem pertahanan, serta perhubungan luar. Namun, rakyat sadar akan tipu hela tersebut disebabkan oleh itulah mereka lantang bersuara. Tambahan pula, tindakan British yang memaksa Raja Putih adalah satu langkah yang biadab dan melanggar Perlembagaan Sarawak 1941, yakni keluarga Brooke tidak sewenang-wenangnya memberikan Sarawak atau negeri kepada sesiapapun, melainkan hanya bagi tujuan memerdekakan Sarawak itu sendiri. Itu saja daripada saya serahkan kepada Dayang Rabayatul Adawiyah untuk membentangkan isi seterusnya. Seterusnya, saya Dayang Rabayatul Adawiyah akan meneruskan perbentangan dari Nigel Simcoe, iaitu berkenaan dengan rancangan Charles Wynebrook yang mempengaruhi persetujuan ketua kaum dalam penyerahan Sarawak, di mana pada tahun 1946, Raja Wynebrook telah mengumumkan rancangannya untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak berkuasa British. Pengumuman ini telah memberi kejutan kepada para pemimpin, malah telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat di negeri Sarawak ketika itu. Namun, bagi Raja Brooke, Baginda yakin bahawa di bawah pentadbiran British itu, Sarawak akan menjadi sebuah negeri yang makmur dan dapat membantu dalam membangunkan Sarawak ke arah satu jalan yang lebih berprestij. Berdasarkan proses penyerahan ini, reaksi penduduk menampilkan pendapat yang berbeza dan berbelah bagi, di mana ada yang menyokong dan ada juga menentang terhadap penyerahan ini. Majoriti orang Melayu Sarawak adalah puak anti penyerahan pada masa itu dan mereka disokong oleh beberapa orang Dayak. Berlakunya protes terhadap anti penyerahan tetapi tidak berkesan kerana keputusan pengundian telah diambil kira semasa berlakunya perundingan Majlis Negeri terhadap rang undang-undang di Sarawak.
Gerakan anti penyerahan ini telah menampilkan kerjasama masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menentang penyerahan terhadap Sarawak kepada Kerajaan British. Seterusnya adalah berkenaan dengan gerakan anti penyerahan Sarawak semakin bersifat radikal. Gerakan anti penyerahan Sarawak ini semakin bersifat radikal apabila Pakatan Pemuda Melayu iaitu PPM telah menubuhkan kumpulan Rukun 13 yang dipimpin oleh Awang Rambil bin Muhammad Delhi, di mana bantahan penyerahan Sarawak terhadap kolonial British sememangnya memainkan peranannya dalam gerakan nasionalisme di Sarawak. Dengan keadaan sedemikian, bermulalah rancangan mereka untuk membunuh Commodores British yang ketika itu lakukan sesi lawatan rasmi ke Sarawak. Dan kemuncak gerakan anti penyerahan ini berlaku di mana Sir Duncan Stewart telah ditikam oleh Rosli Dobi di bahagian perutnya. Oleh itu, kesimpulan adalah secara keseluruhannya, politik Sarawak telah menjadi kucar-kacir akibat keputusan Raja Brock menyerahkan Sarawak dan kesanggupan British menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahannya. Perkembangan ini seterusnya membawa kepada kemunculan gerakan anti penyerahan yang dipelopori oleh orang Melayu bagi mengelakkan Sarawak daripada terus dijajah oleh British. Walau bagaimanapun, orang Melayu Sarawak tidak berjaya memenuhi matlamat mereka bagi mempertahankan pembentukan kerajaan sendiri dan mencapai kemerdekaan negeri. Sarawak diperintah oleh British sehinggalah Malaysia dibentuk pada 16 September 1963. Oleh hal yang demikian, dengan secara rasminya, Sarawak menjadi sebahagian daripada Malaysia dan diisytiharkan merdeka. Ini merupakan sumber-sumber rujukan yang kami gunakan. Sekian itu sahaja pembentangan kami. Terima kasih.